Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Tuan Mudir selaku pengurusi majlis pada tengah hari ni ataupun petang ni, dan seluruh asatizah ma'had ataupun madrasah tahfiz AJK dan seluruhnya, dan muslimin muslimat yang hadir pada petang ni. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu dalam sesi kuliah. Kuliah muda dipanggil kuliah petang Jumaat aku. Petang ni kita nak bincang satu tajuk yang agak sensasi lah di negara kita pada zaman ni, zaman kita ni. Cuma sebelum anak nak menyentuh isu-isu yang kita nak bangkitkan, anak nak sebut terlebih dahulu. Sebab berdasarkan apa-apa yang pernah anak sebut, ada orang berpandangan kita ni cuba cari salah orang. Ada juga yang beri komentar anak ni fitnah golongan habaib 1, 2. Seterusnya yang lebih parah lagi, anak ni benci ahli bait. Tu parah lagi ya. Jadi kita nak sebut, kita buat ni atas dasar kita kasih ahli bait. Kita kasih ahli bait. Menjadi akidah kepada ahli sunnah wal jamaah, mesti kena kasih ahli bait. Nabi pesan, ajar anak-anak kamu supaya cintakan ahli bait. Ini benda pertama. Kedua, kita nak minta supaya mana-mana orang yang minat dan cukup menyokong habaib ni, kita minta biar dia jawab dengan hujah. Sebab ana setakat ana bincang lah, ana sebut di mana-mana pun tentang habaib dan juga sufi di hadapan maut ni, kita sebut hujah. Maka jawablah dengan hujah yang baik, dengan matang. Lah ni kan politik matang dan sejahtera. Jadi kita harap pun sebab anak sendiri anak tak kemukakan mana-mana benda-benda yang kita tak dapat sumber yang tepat. Semua benda kita bawa dengan sumber yang tepat, insya-Allah. Memang setiap perkara tu mesti ada orang yang menentang, mesti ada orang yang menyokong. Termasuk dalam isu habaib. Termasuk dalam isu habaib. Jadi pada petang ni tajuk kita pandangan Al-Quran dan Sunnah tentang pegangan dan amalan habaib. Ni tajuk ni anak kira takut jugalah kita nak bincang. Sebab kita nak main, kita nak menggunakan ayat-ayat Allah, kita nak menggunakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ianya bukan benda yang boleh kita main-main. Jadi atas rasa tuana berasa takut jugalah. Kita mohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini yang kita minta. Kita bukan nak cari balah, kita bukan kata atas dasar dengki dengan habaib, tak. Malah kita berasa kalau lah habaib ni mereka orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka kita antara orang yang kasih pada golongan habaib ni. Jadi petang ni anak tak bersetuh panjang lah. Ana hanya bawa
beberapa isu yang kita kira dengan hujah ataupun nas yang paling kuat lah kita kira. Petang ni anak tak bersetuh tentang yaqazah. Sebab yaqazah ni dia kata ada juga ulama kata boleh lah lagi. Petang ni juga anak tak bersetuh tentang cium kubur. Tak bersetuh sebab dia kata ada juga ulama yang kata boleh, sunat dia kata. Lah lagi. Benda lagi. Petang ni kita tak bersetuh bab dia pakai ridak, bab dia pakai benda, tak bersetuh benda tu. Jadi anak nak setuh hanya isu-isu pokok, isu-isu besar yang kita nak setuh. Pertama kita ambil satu mukaddimah kita dengan surah Nuh. Surah Nuh. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Nuh ayat 23. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Allah sebut begitu. Ini ayat yang menceritakan Allah gazetkan balik kata-kata kaum Nabi Nuh alaihi salam berkaitan dengan pemujaan-pemujaan yang mereka buat. Mereka kata jangan dak la tadharunna alihatakum. Jangan pertahankanlah tuhan-tuhan kamu ni. Dak. Cuba pertahankan tuhan-tuhan kamu. Apa tuhan-tuhan mereka? Pertama dia kata wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa, nasra. Ni 5 tuhan yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dak. Apa asal usul tuhan-tuhan ni? Kalau kita perhatikan dalam tafsir, asal usul mereka ni adalah orang salihin. Orang salih. Istilah learning kita letak Habib ya. Orang learning panggil tau, Habib. Orang salih. Di zaman penghujung dah sebelum Allah bangkitkan Nabi Nuh, munculnya syirik pertama di atas muka bumi ni. Start berlaku syirik. Dulu anak Nabi Adam tak kenal syirik. Orang tak aja sembang isu syirik ni. Adam alaihissalam tinggalkan anak cucu dia dengan tauhid. Dia ajar tauhid. Orang tak kenal syirik dulu. Bila start kenal syirik ni? Start kenal syirik apabila ada 5 orang soleh ni, lalu Allah matikan ke-5 orang soleh ni. Bila Allah matikan ke-5 orang soleh ni, tak ada dah orang soleh pada masa tu. Orang yang alim tak ada dah masa tu. Yang tinggal hanya masyarakat yang jahil sahaja. Tinggal masyarakat jahil. Lalu timbullah idea untuk membina patung-patung di kubur-kubur mereka. Dibina patung-patung. Apa tujuan dia? Tujuan dia sangat baik, sangat murni. Kalau kita ada pun mungkin kita sokong sama tujuan tu masa tu. Tujuan dia supaya boleh mengingati balik nasihat-nasihat, pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh orang-orang soleh ni. Wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa wa nasra. Ini tujuan utama yang dia buat bukan untuk disembah. Tujuan utama dia bukan untuk disembah, hanya sekadar untuk mengingati balik. Bila tengok patung ni teringat balik. Teringat balik. Bila tanya serabut-serabut tengok patung Tok Syekh ni, tenang balik hati. Ni tujuan asal. Mari selepas pada tu generasi demi generasi, mari generasi selepas pada tu buat hari haul. Hari lahir, hari maulud dia. Buat nasi kunyit dan sebagainya dah. Nasi kunyit tempat kita lah. Nampak? Selepas pada beberapa kurung, barulah syaitan iblis mari rasuk, mari cocok supaya disembah. Maka start sembah. Selepas berlaku penyembahan ni lah, syirik di atas muka bumi ni lah, barulah Allah utus Nuh AS untuk perbetulkan balik syirik ni. Benda kita nak kaitkan dengan isu ni. Ni isu yang menjadi isu pokok yang kita tak bersetuju dengan fikrah ataupun
amalan-amalan yang dibawa oleh pokok-pokok Habib ini. Mungkin di Malaysia kita ni dia tak lagi. Berkaitan dengan puja kubur ni, puja mudak lagi. Baru mari pinggir kita. Baru mari tu. Di apa? Singapura. Kubur Habib Noh. Kita mana tak boleh bercerita lah tu bagaimana dia buat di kubur Habib Noh dan sebagainya Jadi ni benda pertama, benda yang memang agama tegaskan isu ni, sebab dia boleh menyebabkan seseorang tu jadi syirik kepada Allah apabila dia memuja lebih-lebih. Kita tengok kubur Habib mana-mana pun, kalau di Indonesia lebih parah daripada di Hadramaut sebenarnya. Di Indonesia setiap gambar sebiji sebagaimana apa yang dibuat oleh kaum Nuh ni. Setiap kubur ni dihias dengan comelnya. Lepas tu siap letak gambar lagi. Antaranya kubur Habib Munzir ke Habib apa. Siap ada gambar. Sebiji kalau kita rujuk dalam tafsir Ibn Kathir diceritakan begitu. Bagaimana mereka ni membina kubur-kubur ni, membina patung-patung, gambar-gambar suar dia kata, di kubur-kubur orang soleh ni. Ini benda yang berlaku. Jadi kita kata tu pertama, pandangan Al-Quran, apa yang dipegang ataupun yang difahami oleh golongan habaib ni, dalam ghulu memuja kubur-kubur wali-wali dia ni. Kita ahli sunnah, kita terima di sana adanya wali. Adanya wali. Dan para awliya Allah ni, antara benda yang Allah beri kepada mereka, kelebihan mereka adalah karamah. Ini pegangan kita. Kita percaya benda ni. Tetapi di sana kita kata karamah para awliya ni, dia ada masa-masa tertentu dia. Puak-puak Habib ni dia tak faham gitu. Dia faham bila Habib ni ada karamah ni lah semua ada dengan dia. Ni kita kata silap. Ni seolah-olah dah ambil tugas Tuhan dah. Nampak ni. Kita kata karamah ni, dia tidaklah boleh siapa menandingi mukjizat. Tak boleh. Betul. Mukjizat para anbiya pun tidaklah kata mukjizat ni, Nabi ni dia boleh buat sama-sama. Tak. Betul tak? Kita tengok mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Benda mukjizat dia, tongkat ni boleh jadi ular. Agak-agak berapa kali tongkat Nabi Musa ni jadi ular? Berapa kali? Berapa agak-agak kita? Adakah Nabi Musa ni tiap kali Fir'aun geng Fir'aun tak percaya, lepas jadi ular? Lepas jadi ular. Tak gitu. Kalau kita tengok dalam Quran, hanya cerita beberapa kali saja. Kali pertama bila menerima wahyu, tu kali pertama. Kali kedua bila bertemu dengan Fir'aun, dan kali ketiga bila pertandingan dengan ahli sihir. Itu disebut. Kenapa bila siapa di tepi patah, bila Fir'aun, bala tentera Fir'aun kejar, apa Nabi Musa tak buat jadi ular masa tu? Sebab kita kena faham, mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi bukan kehendak Nabi. Dia adalah kehendak Allah, bukan kehendak Nabi. Begitulah juga karamah yang Allah beri kepada awliya, bukan kehendak wali, tetapi adalah kehendak Allah, berdasarkan hikmah yang Allah sendiri tahu, yang Allah beri. Ini siapa perekat di Hadramaut ada 2 orang wali. Anak tak pasti dia masih hidup ke ataupun dah meninggal dah. 2 orang wali. Seorang wali digelar sebagai Ainut Tarim. Ini makruf. Kita boleh dengar, kita temu dengan pelajar-pelajar yang belajar di Darul Mustafa, siapa yang digelar Ainut Tarim. Dia akan sebut nama dia siapa, Habib mana. Seorang lagi digelar Qalbut Tarim, dia bagi. Apa keistimewaan ni? Ainut Tarim, sebab apa digelar Ainut Tarim? Sebab dia boleh tahu belaka apa yang ada dalam tarim. Dia boleh nampak belaka. Kasyaf yang Allah beri ke dia. Kasyaf yang Allah beri ke dia, dia boleh nampak belaka dalam tarim ni.
Seorang lagi qalbu tarim. Habib ni anak tak mau sebut nama lah. Kita pakai secara umum lah. Seorang lagi qalbu tarim dipanggil. Sebab apa? Sebab dia boleh tahu belaka hati-hati orang yang tak ada dalam tarim ni. Bisa tak bisa agak? Terkesan nak mula-mula pergi ke Hadramaut ni, siapa pun kat kita takut nak wajah. Kang Habib tahu bang. Ini perasaan yang kita ada. Ni anak orang lain dah tak tahulah. Sungguh kata, bukan kata anak mereka ni. Sebab dah main hok ni qalbu tarim, hok ni ainu tarim. Kang Habib nampak bang. Ni kita kata dah ambil tasarruf yang hanya milik Allah, dia ambil. Maknanya Allah dah beri anugerah kepada dia. Anugerah kepada Habib ni, dia ni boleh tahu hati-hati orang dalam tarim. Mana dia boleh scan. Kita pergi jumpa dia, kita takut dia baca habis benda yang kita siapa tahap tu. Kita kata ni silap. Ini benda yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni benda. Jadi ini keagungan yang mereka beri, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kisah Nabi Nuh alaihissalam ni. Ini kisah, kalau kita tengok siapa-siapa yang ikut daurah tafsir dengan Maulana Abdul Hadi ni, dia sebut Allah, ana sebelum ni lah kita tak setuju dah dengan Habib ni. Tapi bila kita ikut daurah tafsir Maulana Hadi ni, kau berat kita berasa kena tak setuju dengan puak-puak Habib ni. Sungguh kata. Sebab mereka ni, minta maaf lah, mungkin lah kita kata, mungkin mereka tidak sedar apa yang mereka buat. Ni penyakit, ni benda masalah. Masalah perkara bid'ah ni memang dia lebih payah, lebih susah untuk kita buang daripada masalah maksiat. Orang yang melakukan maksiat, dia sedar bahawa benda tu maksiat. Kita tanyalah orang minum arak ke orang berzina, salah tu. Salah kata. Tapi dah nak orang nafsu. Dah. Tapi orang yang melakukan bid'ah, dia tidak beranggap bahawa benda tu salah. Malah mereka berasa benda itulah agama yang mesti dipegang. Ni memang payah kita nak buang. Jadi tujuan kita buat penerangan kepada masyarakat, anda pergi kuliah mana pun, minta maaf, memang kita terpaksa setuh, kita terpaksa sebut. Sebab kita tahu ramai orang, ada sebilangan pelajar ataupun ustaz-ustaz kita ni tahu, tapi dia tak tergamak nak setuh, nak sebut atas dasar mujamalah, atas dasar nak jaga hati. Kita kata patut kita kena jaga agama lagi lah kot, daripada kita jaga hati. Anak memang budak-budak Hadramaut memang marah belaka kan. Ni anak tahu bang. Cuma alhamdulillah ni 10 Syakban baru ni kita boleh baik belaka. Sempena ni 10 Syakban bang. Kita beriman dengan hadis Nabi tu bang. Allah tidak mengampunkan dosa melainkan Allah ampunkan dosa-dosa orang melainkan orang yang melakukan syirik, orang yang bermusuhan. Jadi kita lepas dengar Dr. Basit sebut, jadi kita pun tarik WhatsApp, kita tahu. Yang kita bala-bala, alhamdulillah. Maknanya kita boleh tu balik. Sebab kita bukan bala atas dasar peribadi dah. Kita tak setuju tentang peribadi, kita hanya sebut tentang benda yang kita tak setuju. Dan anda jelaskan sini, tegaskan sini, kita tidak menuduh, tidak menyesatkan individu, tak boleh. Ini bukan tugas kita. Walaupun kita kata benda ni salah, benda ni boleh menyebabkan syirik, bukan tugas kita, bukan tanggungjawab kita untuk kata Habib ni syirik, Habib ni sesat, Habib ni bid'ah. Ini bukan tugas kita. Sebagaimana kalau kita tengok silsilah yang dibuat oleh Syekh Arifi hafizahullah, dia ada, Syekh Arifi ni dia ada buat satu silsilah dokumentari tentang Habib-Habib di Hadramaut ni. Dia ada panjang, ada 4-5 siri tak silap anak. Tapi di siri penghujung Syekh Arifi sebut, tegaskan, dia kata kita bukan untuk menyesatkan orang, bukan tugas kita untuk mengkafirkan orang, bukan tugas kita untuk mensyirikkan orang. Cuma kita sebut ini amalan-amalan, kalau sekiranya pengamal dia buat dengan i'tikad tertentu boleh menyebabkan syirik. Ini tugas kita, tu sahaja. Itu tugas kita. Jadi ini pertama yang boleh kita sebutuh tentang ayat Quran yang berkait waqalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Allah sebut kisah ni kita boleh rujuk dalam tafsir-tafsir mana mengisahkan tentang
permulaan berlakunya syirik di atas muka bumi. Ia berkaitan dengan orang soleh. Maulana Abdul Hadi ada juga sebut berkaitan dengan orang yang melakukan syirik ni, orang yang menyembah selain daripada Allah ni, sebenarnya dia menyeru ruh-ruh sebenarnya. Ini hakikat dia. Dan dia kata tak lagi, 4 perkara hak utama orang yang melakukan syirik kepada Allah ni, tak lagi pada 4 perkara ni. Hak lain-lain kecil-kecil je, lain-lain. Sama ada dia menyeru Nabi, roh Nabi, ataupun menyeru roh wali, ataupun menyeru malaikat ataupun jin. 4 perkara ni saja. Orang yang syirik kepada Allah, 4 ni lah benda yang diseru. Salah satu daripada 4 ni. Sama ada roh Nabi, ataupun roh wali, ataupun malaikat, ataupun jin. Jadi golongan ni dia duduk di memuja wali, sikit-sikit wali. Nak doa kena kubur wali. Sehingga kan benda paling besar kita berasa, orang yang belajar di Hadramaut ni buat benda berubat dengan tanah kubur ni. Ini benda realiti ni, tak tahulah kalau dia nak kata ana fitnah lagi, tak tahulah. Hak yang pernah ana tengok sendiri, pernah seorang pelajar buat balik depan. Ana sepak jatuh di airport kita atas nama persatuan ni, kita tak kira lah Hadramaut ke mana, kita tolong belaka. Bila pergi ke airport, siapa ke airport kita nak X-ray bag tu, tengok bungkusan, kata lah benda, ni tanah kubur habis ni. Dah kita tanya, dah nak buat benda, buat berubat, buat ambil berkat. Dah agak-agak benda hukum dia, kita berubat dengan tanah kubur ni. Ini benda berlaku. Nampak tak? Jadi kita rasa ni geng-geng yang menyokong Habib ni, dia kena tahu hukum dia ni, dan dia kena bincang, dia kena jawab secara ilmiah, kita harap. Sebab kita berasa kita punya pandangan, kita pegang pandangan-pandangan ulama'-ulama' kita, di antaranya Bin Baz dan sebagainya, menghukumkan benda ni boleh jadi syirik. Dia kata, siapa-siapa yang berubat dengan tanah kubur sekian-sekian, kubur wali sekian-sekian, kubur Habib sekian-sekian, dengan beriktikad bahawa boleh mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat, boleh jadi syirik. Ini benda pertama yang berkait dengan kubur. Yang kedua, Allah sebut dalam surah Zumar. Dalam surah Zumar ayat 1 sehingga 3 kita ambil. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Dalam ayat ni Allah sebut, Allah menurunkan Al-Quran yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lagi dalam ayat yang ketiga Allah sebut, ala lillahi dinul khalis. Tahuilah bahawa bagi Allah lah agama yang khalis. Dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai wali dia, sebagai tempat dia gantung, sebagai tempat pemujaan dia, apa alasan dia? Dia kata, ma na'buduhum, kita tak sembah mereka. Ni jawapan dia. Bila kita kata, dah buat apa pergi puja kubur ni, kita bukan sembah. Kita tak minta dengan dia. Ni alasan dia. Tapi benda, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita ambil dia ni sebagai syafaat saja di sisi Allah. Sebab tu timbul isfa' lana ni.
Ni Allah sebut dah dalam Quran ni. Allah tuju ke siapa ni ayat Quran ni? Anda pernah dengar seorang habib tu, bila dia nak jawab pandangan-pandangan sebut tentang syirik benda, sikit-sikit syirik. Dia kata sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik dia kata. Dia kata sikit-sikit batal akidah, sikit-sikit batal akidah. Dia mempelekehkan benda ni. Dia kata macam batal semayang, sikit-sikit batal akidah. Kita kata batal akidah ni lebih mudah daripada batal semayang lagi. Tu tau. Dengan i'tikad je kita boleh batal akidah. Semayang tak boleh batal gitu. Ni benda yang jadi fahaman dia orang ni. Jadi dalam ayat ni Allah sebut illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tujuan kita ni bukan sembah dia. Kita ambil dia ni sebagai syafaat sahaja di sisi Allah. Dan benda ni kalau kita perhatikan masyarakat jahiliah hari tu gitu juga. Masyarakat jahiliah ni dia terbahagi dua. Ada hak geng jahil, ada hak geng cerdik sikit. Hak geng jahil kalau kita tanya dah, apa pergi sembah patung-patung memang kita sembah patung, sembah batu ni. Ni golongan hak tak cerdik. Jawapan golongan tak cerdik memang dia kata kita sembah batu ni, kita puja berhala ni. Tapi kalau kita tanya golongan hak cerdik sikit, kata kita tak sembah ni. Ni jawapan dia. Kita tak sembah ni. Patung ni kiblat je. Yang kita seru roh dia. Kita minta tolong dengan roh dia supaya beri syafaat kita di sisi Allah. Sebab masyarakat jahiliah ni kita jangan duk bayang macam ke orang yang menyembah tok-tok pekong zaman kita ni. Dah. Masyarakat jahiliah dulu dia masih ada saki-baki agama Nabi Ibrahim. Tak? Kalau kita perhati dia masih bersumpah dengan nama Allah kadang-kadang. Dah. Semayang dia semayang. Masyarakat jahiliah cuma tak ramai lah. Segelintirnya masih ada semayang. Semayang duha tu masih ada dia orang. Kalau nak kira jahiliah zaman kita je ramai mana ada semayang duha. Orang jahiliah semayang duha dulu. Puasa. Dia puasa jahiliah tu. Puasa. Hari Ashura dia akan puasa. Disebut dalam hadis Aisyah dan sebagainya. Tak? Dia orang puasa. Tapi benda masalah dia syirik sini. Masalah dia bila berdoa, dia tak doa direct ke Tuhan. Dia bertawassul dengan berhala-berhala dia. Ini masalah dia. Dan inilah masalah yang kita bincang, isu yang jadi yang dibawa oleh Pokok Habib ini. Ini isu dia. Kenapa tak boleh doa direct ke Tuhan? Kenapa mesti dengan kubur sikit? Mesti pergi kubur ni. Mesti pergi kubur ni. Kalau kita di Malaysia ni mesti pergi kubur Habib Nuh benar. Nak minta doa. Kita tengok Kabani punya doa dia disebut. Ji'na min ba'id. Dia kata, kami mari dari jauh ni. Tolonglah kami. Kalau dia dengan i'tikad dia minta tolong sungguh dengan aku pun syirik. Kalau dia beriktikad, kita lapik sikit. Kalau dia beriktikad bahawa dia mari dari jauh ni nak minta tolong dengan orang dalam kubur ni, memang syirik. Kita kata. Kalau tak gitu bid'ah. Kalau tak dengan i'tikad gitu bid'ah. Jadi bid'ah benda yang dia buat. Ini benda. Jadi dalam ayat ni Allah sebut jelas bahawa mereka-mereka yang menyeru selain daripada Allah ni, mereka tidak beriktikad menyembah, dia kata. Tetapi hakikatnya mereka telah syirik kepada Allah. Walaupun dengan alasan dia kata nak minta syafaat sahaja. Tak. Nak supaya mendekatkan kita dengan Allah. Sebab kita ni bukan atuk wali, kita ni bukan atuk lebah. Jadi kena minta ngok dalam kubur ni. Sebab dia atuk lebah, sebab dia atuk wali, dia dekat dengan Tuhan. Maka dia berseru orang dalam kubur ni. Ini salah, kita kata. Tu isu kedua kita berdasarkan ayat Quran saat ni. Seterusnya hadis-hadis Nabi SAW berkait dengan ni. Kita ambil hadis pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yaqum minhu. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika sakit yang dia tidak boleh bangun, mana di penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat hadis-hadis ni hak berkait Nabi sebut tentang kubur benda ni di penghujung hayat. Makna Nabi caknanya umat dia takutnya berlaku syirik kepada umat dia. Apa yang Nabi sebut? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan juga Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim. Mereka ni bila mati nabi-nabi mereka, dalam riwayat yang lain nabi-nabi dan juga orang soleh mereka, lalu dia ambil kubur nabi-nabi mereka ni dijadikan masjid. Ambil tujuan jadi masjid ni memuja, nak mengagungkan orang kubur ni. Dan inilah benda yang berlaku di Hadramaut. Di Hadramaut benda ni yang berlaku. Bukan setakat Hadramaut lah. Nak cerita sikit, kalau di Yaman ni, kumpulan yang memuja kubur di Yaman ni ada 3 kumpulan sebenarnya. Bukan Habaib saja, bukan golongan Hadramaut saja. Dia ada 3 kumpulan. Kalau kita tengok dalam kitab Syekh Muallim pun ada kitab Tinggalan Kereta, kitab disebut ada 3 kumpulan, dan ketiga-tiga kumpulan ni ana pernah pergi ziarah lagi. Satu tempat tu ana pergi ziarah ni Ustaz Amin kita. Tempat Sa'dah, tempat Syiah Jarudiyah Zaidiyah ni, Syiah Jarudiyah Zaidiyah di Sa'dah ni. Di sini ada kubur imam-imam mereka. Kita pergi di Masjid Jami' tak? Masjid Jami' Kabir. Kita pergi di masjid ni, ada kubur imam dia, Imam Hadi. Kubur Imam Hadi. Di situ kita tengok mengemata kepala sendiri. Budak-budak balik sekolah, sebelum pergi balik di rumah dia, mari kubur tu tawah dulu kubur. Tawah dulu. Belum dah tawah kita tengok, kita perhati. Dia pun mari tanya kita, tempatmu tak ada kubur imam ke? Dia tanya. Sekitar ada kubur imam. Ni satu kumpulan di Yaman yang memuja kubur. Dia Sa'dah ni bukan setakat dia tawaf, malah dia akan korban di kubur. Sembelih binatang korban ni mesti di kubur. Ini satu kumpulan Syiah Zaidiyah, Jarudiyah. Ini satu kumpulan. Satu kumpulan lagi, kumpulan Ismailiyah ataupun Batiniyah. Dia orang ni puja kubur siapa? Puja kubur Queen Arwah. Puja kubur Queen Arwah. Situ pun nak pernah pergi. Kita pernah menadah situ, ada ramai ulama-ulama mazhab Syafi'i situ. Faham? Tapi semua ulama mazhab Syafi'i tak setuju lah ke benda tu. Tak ada seorang yang kata boleh, yajuz ke benda dah, paling-paling kau harus ke dah. Semua kata haram mereka. Tapi tak boleh nak buat apa, sebab di backup oleh kerajaan. Kerajaan jaga kubur tu. Kubur tu ada dalam masjid Jami' Kabir dia juga. Queen Arwah ni siapa? Queen Arwah ni mengikut fahaman mereka, inilah asal usul tok nenek dia, Ismailiyah Batiniyah. Ismailiyah Batiniyah ni masyhur dia, ramai dia di Pakistan lah. Ismailiyah Batiniyah ni ada di Pakistan. Setiap tahun dia akan mari ke kubur ni. Nak duduk situ dalam 2 bulan. 2 bulan lebih nak duduk situ. Kita pergi time cuti sekolah lah. Time cuti jamiah ni kita pergi talaki dengan syekh-syekh yang ada situ. Kita tengok, la ilaha illallah, dia mari. Dia orang kalau kita tengok lebih sunnah daripada kita kalau dari sudut pakaian. Bersih putih belaka baju putih, jubah putih, piyah putih. Tempat semayang dia ni, dia buat kain putih. Allah, bersih kemah. Tapi masalah dia akidah dia pun masalah. Dari sudut ni dengan janggut dengan apa? Kalau muslimat dia spesial, dia akan pakai jubah dengan tudung yang sekala yang bunga belaka, tudung bunga, jubah pun bunga. Ni dia orang Ismailiyah ataupun Batiniyah ni. Dia mari sama. Queen Arwah ni pernah memerintah Yaman. Queen Arwah ni, kalau kita baca sejarah Yaman ni pernah diperintah oleh orang puang 2 kali. 2 kali. Tu bisa orang puang di Yaman ni. Malaysia tak boleh lagi jadi Perdana Menteri orang puang saja. Di Yaman 2 kali pernah diperintah oleh 2 orang wanita. Yang pertama siapa?
zaman Nabi Sulaiman dulu. Ratu Balqis. Ratu Balqis ni zaman Nabi Sulaiman. Sembah matahari tu. Itu zaman Nabi Sulaiman. Kali kedua ni diperintah oleh Queen Arwah. Bila kita cek sejarah, Queen Arwah ni memerintah sezaman dengan pemerintahan Fatimiyah di Mesir. Dia sezaman. Ni. Dan memang dia ada hubungan, ada alaqah antara dua buah negara ni masa pemerintahan dia. Nampak? Tu Queen Arwah. Dan kubur dia dipuja. Lagu mana dia orang ni? Dia orang akan pergi niat situ, minta doa situ. Masjid besar, masjid tu besar, masjid lama lah dengan bangunan lama ya. Faham? Sini mihrab kita kata. Sini mihrab masjid. Kubur Queen Arwah duduk belah ni. Ni kubur. Kalau puak-puak batiniah ni mari, dia berebut sini semayang. Belaki puang berebutkan dia, nak semayang sini. Acu boleh dia nak sujud rapat kubur tempat sujud dia. Sebab kubur tu duduk depan dah di apa ni? Ruangan kiblat kita. Dia berebut sini semayang. Ramai-ramai Al-Aqsa sini tepi ni. Kalau tanya semayang. Ni satu puak. Dan puak yang paling ramai pengikutnya Hadramaut lah. Puak-puak Habaib ni. Ni yang paling ramai. Mana dia menonjol. Dan di kubur Nabi Hud tu pun memang Allah. Kalau kita pergi di kubur Nabi Hud ni, macam sebuah kampung tu. Ada rumah, ada siap api air, ada cukup lekat prasarana dia. Tapi situ orang tak duduk. Dia hanya buka ketika ziarah sahaja. Kalau kita pergi bukan musim ziarah, kunci terus pintu pagar, tak boleh masuk. Hanya musim ziarah sahaja. Dia duduk sini. Ni benda. Jadi Nabi sebut dalam hadis ni, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat kaum Yahudi dan juga kaum Nasara yang mengambil kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat pemujaan, sebagai tempat penyembahan. Ini benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain kita kata, an Aisyah lagi radhiyallahu anha qalat, lamma kana maradan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara ba'du nisa'i kanisatan bi ardil Habasyah yuqalu laha Mariyah wa qad kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad ataya ardal Habasyah fadzakarna min husniha wa tasawiriha. Qalat farafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'sahu faqala ulaika idza kana mata fihim rajul salih banau ala qabrihi masjidan thumma sawwaru tilka suwar ulaika syirarul khalq indallah yaumal qiyamah. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya ketika Nabi sakit. Ni hadis masih lagi ketika Nabi sakit. Lalu beberapa orang isteri-isteri Nabi berbincang menceritakan tentang kanisah, gereja yang ada di bumi Habasyah masa peristiwa hijrah ke Habasyah. Ada di antara isteri-isteri Nabi yang terlibat dalam peristiwa itu sebelum jadi isteri Nabi lah. Dia kata yuqalu laha, dalam tu ada Mariyah. Wa qad kanat Ummu Salamah, dan Ummu Salamah serta Ummu Habibah terlibat dalam peristiwa hijrah ke bumi Habasyah. Lalu dia pun sebut, Allah comelnya patung, dia buat patung Maryam, patung Siti Maryam. Min husniha wa tasawiriha, kecantikan gereja ni dan juga gambar-gambar yang dia buat ni. Qalat, Aisyah kata Nabi dengar benda ni, Nabi pun bangun. Fa rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, Nabi angkat kepala dia dan Nabi sebut, ulaika, merekalah, idza kana mata fihim rajulun salih, apabila mati di kalangan mereka lelaki-lelaki saleh, orang-orang saleh, banau ala qabrihi masjidan, lalu dibina masjid di atas kubur-kubur mereka. Masjid sini, kalau kita anda pernah berbincang, bermuzakarah dengan geng-geng Habib ni, dia kata kita tak buat masjid dia. Tu alasan dia. Kita kata kita kena rujuk apa pandangan ulama tentang masjid sini. Bukan kata buat masjid ada kubur benda tak. Maksud sini maknanya kita buat tempat beribadah. Tu maksud yang ulama sebut. Kita buat tempat semayang situ. Kita buat tempat untuk beribadah, untuk berzikir dan sebagainya, situ kita buat.
Kita tak buat lain. Ni yang dimaksudkan masjid sini. Termasuk larangan khusus yang lain. Nabi larang kita semayang di kubur. Kalau kita pergi kubur Habib ni, macam tempat kita ni, dengan ada kapek, dengan ada lapu, dengan ada kipas lagi. Di kubur-kubur Habib ni. Ada kipas. Siap dengan kelambu. Tu wajib. Kelambu ni benda wajib. Boleh katakan setiap kubur Habib ni mesti ada kelambu. Mesti ada kelambu. Ada satu kubur di Sayun, memang dia buat hari haul dia akan tukar kelambu tiap-tiap tahun. Dia kiyah dengan Kaabah tu. Kaabah boleh tukar tiap-tiap tahun. Berapa kubur kita duk dah boleh tukar tiap-tiap tahun? Tukar tiap-tiap tahun. Ini benda. Lalu Nabi kata, mereka lah apabila mati je orang-orang soleh dari kalangan mereka, banau ala qabrihi masjidah. Mereka akan membina masjid-masjid di atas kubur-kubur mereka ni. Thumma sawwaru tilka suwar. Bukan setakat bina masjid, malah mereka buat patung-patung. Kita terjemah sawwaru, buat patung, ataupun menggambarkan, lukis gambar. Gambar-gambar orang soleh yang mati ni, dilukis. Dia buat patung. Ulaika syirarul khalq indallah yaumal qiyamah. Mereka lah makhluk yang paling jahat di sisi Allah di hari akhirat esok. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak berasa takut ke benda ni? Golongan yang menyokong ataupun memuja Habib ni tak berasa takut ke dengan hadis Nabi ni? Adakah hadis Nabi ni bukan tuju ke kita? Adakah hadis Nabi ni hanya tuju kepada Nasara dan juga Yahudi? Tak, hadis ni tuju ke kita. Nabi peringat takut umat tiru benda ni. Dan memang hakikatnya hari ni umat tiru sungguh. Umat tiru sungguh. Kita boleh tengoklah di Indonesia setengah mana. Indonesia lebih dahsyat, lebih teruk. Sebab teruk Indonesia ni sebab dia jahil. Terlalu jahil dalam bab ni. Allah, di Indonesia si adalah pulik lam dia lah. Comel. Hari ni malangnya pula kita ni, masyarakat kita, dia buat package je, package ziarah kubur wali-wali. Allah, sakit perut kita. Ni nyakit. Mana-mana travel ni tolong pesanglah benda faedah. Satu, tak ada faedah. Kedua, takut rosak akidah kita. Hak mana jahil dia akan doa sama di kubur ni. Tak salah kata lah. Hak mana jahil dia akan doa. Dah penuh orang dok doa belaka. Dok puja belaka. Takkan nak pergi saja. Package habis berapa ribu kan. Nampak? Alah-alah siapa pakai doa samalah. Kok mustajab sama. Ini nyakit. Ini benda yang kita tegaskan. Bukan benda lain. Kita tak nak cari balah. Kita bukan kata tak puas hati benda. Tak. Hak paling orang nak marah lagi sebab anak ni dari keluarga Syahid juga. Keluarga Habib lah kata kan. Sebab tu dia nak marah sangat kan anak. Dia kata Habib murtad ke mana tahu ni dia sekarang ni. Bukan kita kata sebab kita tahu sikit. Kita belajar sikit dan kita berasa kena beri penerangan. Tapi alhamdulillah lah, anak ingat ke dalam keluarga anak seorang. Kata maaflah aku orang pakai kata orang pakai nak cari selepas pada video di Yayasan Taklim tu orang viral, habis Tok Said telefon anak. Tok Said dari Negeri Sembilan telefon tu mana habis telefon. Kata buat apa hantar Syekh? Hantar tak puas hati dia dengan Habib. Ada hak cadang nak supaya anak temu dengan Habib Omar sendiri, bincang sendiri, macam-macam cadangan. Kita kata benda yang kita sebut ni benda yang keperluan. Kita bukan nak jaga keluarga. Hak Nabi suruh jaga agama ni dulu daripada dirosakkan. Ni benda. Okey dah. Tu antara hadisnya. Lagi hadis yang seterusnya, Nabi sekerak daripada hadis ni lah. Hadis dalam riwayat Muslim juga. Hadis-hadis Nabi ni semua yang kita ambil hadis-hadis sahih lah. Sebagai kita tak ambuh orang duk
cari takwil kesilapan-kesilapan lain. Kita sebab tu kita nak bincang isu pokok saja. Kita tak bincang isu yaqazah. Sebab buih mulut dah. Maulana Asri pun habis teh dah. Syarah panjang lebar dah isu yaqazah ni lah. Jadi dia orang tak terima kat, dia kata boleh lagi yaqazah. Allah lagi. Dia kata boleh. Tak. Isu cium kubur kita tak bincang. Memang kita tak setuju. Tapi oleh kerana dia kata ada lagi ulama kata sunat cium kubur ni. Allah lagi. Sapuh kubur orang. Kalau pergi kubur ni 3 package dia akan buat. Cium, sapuh, kesat muka. Ni kita tengok sendiri ni. Tak tahu kalau dia nak kata fitnah lagi, wallahualam. Ni benda yang berlaku. Tiap-tiap kubur pergi mesti cium, sapuh batu nesa. Apa tujuan? Apa tujuan dia? Mari mana sunnah ni? Bila kita tegur bab ni, dia kata, ni puak-puak Wahabi ni tak berakhir ziarah kubur. La ilaha illallah, kita kata, tak pernah kita bincang isu ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah. Malah masa kita ngaji dulu di universiti kita ni memang buat program ziarah kubur ni. Tapi kita tak pilih bululah kubur ni, kita pergi ziarah belaka kubur. Dia orang ada, hanya kubur Habib saja dia orang ziarah. Ingat di Hadramaut ni, di Zambal ni dia ada 2 kubur. Seberang-seberang je. Seberang jalan ni kubur, seberang jalan ni kubur. Tanah perkuburan. Ni kubur Habib-Habib. Seberang belah tu kubur orang biasa. Bukan Habib lah, bukan Tok Said. Tak ada seorang di ziarah kubur tu. Kita tanya sepatah, adakah Nabi beza-bezakan kubur? Tak. Nabi suruh secara umum, pergilah ziarah mana-mana kubur. Tapi tak, ziarah kubur ni sahaja. Dan dia dakwa di kubur Zambal ni, sebahagian belah ni ada kubur sahabat-sahabat yang mati dalam peperangan Murtad gitu. Kubur sahabat ni tak ziarah. Malah berpagar pula kubur sahabat. Dia kata tak boleh ziarah. Anak pun tak faham dia masa tu. Tak tanya banyak. Apa tak boleh ziarah kubur sahabat? Kubur sahabat dia tak ziarah. Kubur Habib-Habib dia akan ziarah. Ni benda. Okey dah. Dalam hadis ni Nabi sebut, wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidhul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Nabi sebut dalam hadis ni yang panjang. Belakang dia Nabi kata bahawa sesungguhnya orang yang terdahulu daripada kamu telah mengambil kubur nabi-nabi mereka, kubur-kubur orang soleh mereka, dijadikan masjid. Lalu Nabi pun sebut, ala, maka ketahuilah fala tattakhidhu qubura masajid. Nabi larang terang kita, janganlah kamu mengambil kubur-kubur ini dijadikan masjid. Fa inni, sekali lagi Nabi tegaskan, sesungguhnya aku anhaakum an dhalik. Aku larang membuat benda ni. Tapi kita tak sedar orang, penyakit ni lama dah masuk tempat kita ni. Kita perhatilah, mana-mana negeri mesti ada masjid, ada kubur. Betul tak? Pengaruh mana ni? Pengaruh dari sana. Kalau imam-imam, kalau kita di Kelantan ni biasa jepuk imam-imam tarawih daripada Saudi dah. Ngilip pada terus dia tengok. Minta maaf sebut ada kubur-kubur kita, masjid-masjid kita yang ada kubur dalam. Di Terengganu ada, di mana-mana negeri lah. Rasa boleh kata ada boleh. Ada sebuah pondok tu di Terengganu, mana nak sebut pondok mana-mana lah. Dia ni bila dia buat pondok, masa layout nak buat pondok ni, dia rancang sini nak buat benda ni, sini surah. Depan surah ni kubur. Ni sini kubur kita akan tanam esok-esok. Tok Guru ni sendiri. Betul-betul depan kiblat. Kubur dia cadang. Apa benda kaitan kita dengan kubur, masjid dengan kubur ni? Tak ada kaitan langsung sebenarnya. Sekiranya ada kaitan juga, makna atas dasar pengagungan tak boleh. Atas dasar pengagungan tak boleh. Memang Nabi larang terang-terang. Sebab inilah benda yang boleh membawa kita kepada syirik kepada Allah. Okey. Seterusnya hadis dalam riwayat Muslim berkaitan dengan membina kubur. Ini juga isu yang kita bercanggah dengan geng Habib ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun Jabir kata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qabra
wa an yaq'uda alaihi wa an yubna alaihi. Jabir kata Nabi melarang kita yujassisa ni mengkapurkan kubur. Kalau setengah-setengah kubur kita di Malaysia ni dia terjemah siming kubur. Tak tahulah, anda rasa kurang tepat sikit kalau terjemah siming ni. Sebab yujassis ni menggunakan kapur, dia memutihkan. Kalau dia orang memang kubur dia semua dengan kapur ni belaka. Kubur-kubur dia pun dia buat dengan, dia kapurkan kubur. Jelas termasuk dalam larangan. Tapi gitulah semua kubur-kubur Habib ni, semua kapur, semua putih belaka. Wa ay yaq'uda alaihi, dan jangan Nabi larang juga kita duduk atas kubur. Ni larangan ni tempat kita pun biasa buat ni. Cuba beraduhlah. Khususnya orang yang beraktikad kena talqin orang mati ni lah. Kena talqin di kubur ni kan. Biasanya amalan yang dia buat, kita tak petikai talqin ni. Sebab Anas sendiri ikut pandangan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata tak boleh nak kata benda, tak boleh nak kata bid'ah talqin ni. Tak, sebab ada seorang sahabat yang buat. Jadi yang nak pegang nak talqin lah, kita tak buat. Sebab Nabi dah buat, sahabat-sahabat besar tak buat. Tapi yang menyakit talqin ni, dia jadi duduk atas kubur. Betul tak betul? Sini kita tak tahu, tapi tempat kita biasa kita tengok. Lepas sudah ke bumi jenazah, dia apotikah lalu. Apotikah ni sekali habis atas kubur-kubur orang. Tak boleh, Nabi larang kita duduk atas kubur ni. Ikut pandangan ulama haram. Larangan ni larangan tahrim ni. Tak boleh duduk atas kubur. Dan juga kubur-kubur yang ada apa, batu belindang, sini panggil kau batu belindang tak boleh. Biasa kata tinggal atas kubur tu, sementara tak tunggu orang ke bumi ni, tahu tak? Biasa dia isap rokok dulu atas tu. Ni karut pula tu. Dan akhir sekali Nabi sebut wa ayyubna alaih, dan Nabi juga larang bina di atas kubur ni. Kalau kita perhati kubur Habib-Habib ni, kubur Tok Wali, semua dibina kubur-kubur yang besar lah. Anak mula-mula siapa dia ada rumah pada tahun 2000. Kita siapa ni, kita naik bah ni, siapa masuk je Pekang Tarim ni, sebelum nak siapa ke Daun Musafa, nampak kubur dulu. Kita ingat masjid, tanya dah benda, kubur wali tu. Besar mana ni, dari jauh kita nampak dah kubur Tok Wali ni, macam masjid dah, berkubur-kubur sekali. Jadi ini di antara benda yang kita kata benda yang salah, pegangan ataupun amalan yang silap, yang bercanggah dengan apa yang Nabi SAW buat. Anda pernah dengar daripada Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah ta'ala, dalam satu kuliah dia, bila bincang isu ni lah, isu buat kubur kan, dia cerita dia pernah lah pergi ke Aden. Di Aden ni ada satu masjid, dia berhenti nak semayang di masjid tu. Dalam masjid tu ada kubur Habib Dan kebetulan masa tu di bulan Syaban, di Hadramaut ni, geng Habib ni, dia ada satu tradisi dia, Khatam Bukhari dia panggil, majlis Khatam Bukhari. Bagus, Khatam Bukhari ya. Dia akan baca dalam bulan Syaban ni, dia habiskan Sahih Bukhari. Kita tak buat sih tak? Dia buat majlis Khatam Bukhari. Kebetulan Habib yang mengajar ni, dia mengajar Khatam Bukhari ni dengan anak-anak buah dia. Dia ni sandar ke kubur Habib, kubur wali, bersandar di kubur wali, baca. Kebetulan Syekh Majid masuk, kebetulan dengan hadis la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Ambil komen Habib ni, dia kata hadza madhhab wahabi dia. Tengok ni. Komen Habib ni, dia kata inilah mazhab wahabi dia tu. Syekh Majid nak semayang ni kejut tengok, Allah dia kata. Dia kata siapa perekat, dia kata Nabi pun wahabi juga. Allah buat apa. Nampak tak? Dia baca Sahih Bukhari ni, bukan kata kitab bebas, bukan kata kitab Utsaimin ni, Sahih Bukhari. Ada mazhab wahabi. Dia cerita, anda tengok sendiri daripada Syekh Abdul Majid Zindani. Ni mazhab wahabi dia tu. Dah apa? Sebab dia ngajar tu sandar kubur dalam masjid. Nampak tak? Ni nyakit. Anda nak sebut sinilah
Sebab umur Habib ni banyak dia tuduh anak ni Wahabi. Dia kata, oh, ni Syed Wahabi dia. Habib Wahabi dia panggil. Kalau kata anak bukan ikut fahaman Wahabi. Dalam bab isu kubur ni kita tak payah rujuk Wahabi tak apa. Padang kita rujuk pandangan Imam Hasan Banna dah lah. Takkan dia nak kata Hasan Banna Wahabi kot, dah tahu. Imam Hasan Banna dalam usul Isyirin benda dia sebut tentang kubur, tentang kasyaf, tentang wali, tentang keramat, benda dia sebut. Anak tujuh benda ni khusus pada sahabat-sahabat daripada jemaah PAH, orang PAH yang taksub juga ke Habib-Habib. Dan mu beriman, mu percaya bahawa Imam Hasan Banna ni seorang pejuang, seorang harakah Islam, Ikhwanul Muslimin. Kamu rujuk pada dia. Dalam usul Isyirin benda dia sebut. Dalam dia syarah Rukun Fahmu benda dia sebut. Berkaitan dengan kubur, berkaitan dengan wali, berkaitan dengan kasyaf, berkaitan dengan karamah, benda dia sebut. Tak perlu rujuk Utsaimin, tak perlu rujuk Ibnu Taimiyah benda ni. Tapi masalah dia apabila orang yang menentang semua dia labelkan Wahabi belaka. Tak kira siapa. Termasuk Syekh Abdul Majid Zindani tu Wahabi bagi dia orang. Padahal Syekh Abdul Majid bukan Wahabi. Buih mulut dah kita menafikan Wahabi situ. Ini. Kita tak kata salah dia nak label Wahabi tu, cuma masyarakat bila bunyi Wahabi tahu dia takut dia. Itu masyarakat kita. Jahilnya masyarakat kita tentang tak cakap kita nak buat penerangan tentang Wahabi dan semua. Kita tak tahulah banyak mana pahala yang Muhammad bin Abdul Wahab dapat. Free. Tu lah. Orang ni kutuk, orang ni keji, orang ni. Leni hak terbaru, tuduhan baru ISIS tu. Muhammad bin Abdul Wahab pengasah kepada ISIS. Ini gitu ya. Ibnu Taimiyah pencetus kepada ISIS. Bila masa Ibnu Taimiyah ni jadi ISIS kita pun tak tahu. Subhanallah. Banyak pahala hamba Allah ni dapat. Terlalu banyak pahala dia dapat. Kadang-kadang kita boleh ucap syukur jugalah. Pasal kau untuk ni. Ni dia. Okey dah. Akhir sekali yang nak rasa itulah antara hadis-hadis yang kita ringkas saja nak sebut benda ni. Dan akhir sekali nak ambil satu hadis daripada Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Imam Abu Daud kata rijaluhu thiqat dan Imam Ahmad kata isnaduhu sahih. Hadis yang panjang. Ana ambil sikit saja hadis tentang fitnah akhir zaman. Daripada Umair bin Hani Al-Anisi, sami'tu Abdullah bin Umar yaqulu kunna qu'udan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-fitan fa aktharu fi dhikriha hatta dzakara fitnatul ahlas fa qala qailun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fitnatul ahlas qala hiya harabun wa harab thumma fitnatus sarra dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'iyal muttaqun. Sampai situ ana ambil hadis panjang lagi. Kita nak ringkaskan masa. Abdullah bin Umar kata, pernah satu hari kami duduk bersama Nabi SAW. Lalu dalam majlis ini Nabi banyak menceritakan tentang fitnah akhir zaman. Nabi banyak dia kata. Majlis hari ini isu tajuk utama yang Nabi bincang fitnah akhir zaman. Di antara fitnah yang Nabi sebut fitnatul ahlas. Fitnatul ahlas. Lalu sahabat ada bertanya, apakah fitnatul ahlas ya Rasulullah? Nabi tafsirkan fitnatul ahlas harabun wa harab. Harab dengan ha maksud dia orang lari-lari. Kita terjemah pelarian orang pakak keluar lah. Tu harab. Orang pakak larikan diri, melarikan diri. Wa harab peperangan. Tu tafsiran yang Nabi beri fitnatul ahlas. Harab dan juga haram. Haram. Orang pakak melarikan diri dan juga peperangan yang berlaku. Lepas pada tu Nabi sebut pula fitnatus sarra.
fitnah yang mengembirakan, sarra yang mengembirakan. Dakhanuha, bermulanya fitnah ni dari mana? Min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Nabi kata fitnah ni bermula daripada bawah kedua kaki seorang lelaki daripada ahli baiti, daripada ahli bait aku, keturunanku. Hadis ni anak duk kaji-kaji, duk cari-cari tafsiran dia. Dulu para ulama haraki dulu, dia mentafsirkan hadis ni, dia kata Saddam Hussein, dia kata orang lelaki yang daripada keturunan Nabi ni, dia terjemahkan Saddam Hussein dulu. Dan ni dah lah, sebab Saddam Hussein tak ada dah. Tapi wallahualam, anak tak pernah dengarlah mana-mana ulama mentafsirkan hadis ni ditujukan mana-mana. Dan anak sendiri kita tak qasakkan, kita tak tuju. Cuma kita berasa hadis ni perlu kita ambil kira. Bila Nabi kata fitnah sarra' ni bermula daripada bawah kaki ahli bait aku, keluarga aku. Kita tengok benda Nabi sebut min ahli baiti, dia ni mari daripada keturunan aku. Yaz'umu annahu minni, dia menyangkakan bahawa dia ni dari aku. Walaysa minni, Nabi kata dia bukan dari kalangan aku. Walaupun dia ni ahli bait, Nabi sebut depan memang dia ni ahli bait, tapi dia menyangka dia daripada aku. Maksudnya dia ni bermanhaj macam manhaj aku. Tak, tapi Nabi walaysa minni, Nabi menafikan persamaan dia dengan Nabi SAW. Wa innama awliya'iyal muttaqun, sedangkan pemimpin-pemimpinku, orang-orang yang bersama aku ni siapa? Nabi kata al-muttaqun, orang yang bertakwa. Nabi nafikan dia ni, Nabi kata dia ni bukan dari kalangan aku. Ini benda anda nak sebut sini. Dunia hari ni, siapa orang yang terlalu meruar-ruarkan bahawa dia ni ahli bait? Siapa? Golongan mana? Yang mari dia bawa imej dia adalah ahli bait. Oh, ni keturunan Nabi, ni anak cucu, ni cicit Nabi. Siapa? Setakat tak tahulah. Setakat yang anak pastikan, yang anak tahu, dua kumpulan sahaja yang mewar-warkan kepada masyarakat dia ahli bait. Satu Syiah, satu Habaib. Tak ada dah kumpulan lain. Dan kita kena ingat bahawa di sana ada lagi ahli bait selain pada puak ni. Ada lagi ahli bait. Di sana, anak belajar di sana, ramai ahli bait. Tapi tak pernah pun dia ni mari dengan imej aku ahli bait. Salah syurga. Tak ada. Tak pernah pun dia mendabik dada bahawa dia ni ahli bait, dia ni keturunan Nabi. Tak. Ramai nak mengaji dengan syekh-syekh yang memang dia dan keturunan Nabi, tapi dia tak pernah mendakwa dia ni ahli bait. Termasuk Saudi, ramai ahli bait. Di Saudi, ulama-ulama Saudi ni ramai dari kalangan ahli bait. Tapi mereka tak pernah mari ke Malaysia ke mana keturunan Nabi ni molek sikit. Tak. Melainkan Syiah memang dia puja ahli bait. Khomeini dan sebagainya. Oh, ni dia kata ni. Nah, masa dulu dan ikut Syiah sikit. Dulu dia terjemahkan buku-buku tentang Khomeini ni. Dia kata benda, dia ambil gambar segambar Imam Khomeini tengah semayang. Dia tulis bawah dia bayangan Rasulullah. Dengar kita dengar bayangan Rasulullah dulu. Khomeini. Nampak tak? Nak kenal Iraq Syiah ni, nak kenal orang tu ahli bait lagu mana? Pakai serban hitam, serban warna hitam. Tu ahli bait dia. Kalau bukan ahli bait, dia tak boleh pakai serban hitam. Bagaimana Khomeini ni? Kalau di Iraq yang pakai serban hitam tu, itulah ahli bait bagi dia orang. Kumpulan kedua Habaib. Habaib ni memang kita pergi mana pun pengusi akan semua cucu Rasulullah telah datang. Anak takut, anak bukan kata qasakkan ataupun jazamkan maksud kita, tapi anak takut apa yang Nabi sebut ni inilah. Sebab Nabi sebut terang rajulun min ahli baiti, seorang yang mari daripada ahli bait aku. Yaz'umu annahu minni. Dan memang kita tengok pegangan yang Habib-Habib bawa ni tak serupa dengan apa yang Nabi bawa.
Tapi mereka ni dakwa, ya Allah. Anak pernah dengar seorang ketua pelajar Hadrat Maut ni, dia kata dia pernah buka kitab sunnah dan dia perhatikan setiap sunnah yang ada pada Nabi ni ada pada Habib sekian-sekian. Nama sebutlah Habib mana-mana. Dia kata belik sunnah ni ada Habib ni buat, belik sunnah ni ada. Oh, maknanya segala sunnah Nabi ni ada pada Habib ni. Dah bila Nabi ni berakhir gendang, bila Nabi ni berakhir puja kubur, tak ada. Tak ada sunnah Nabi ni puja kubur itu. Jadi itulah ana tutup pertemuan kita pada petang ni dengan hadis inilah. Hadis yang menjadi fitnah akhir zaman, dan kita harap-harap masyarakat kita membuka minda lah. Bukan zaman dia dah kita nak percaya pada benda tahyul-tahyul. Islam bukan dibina dengan tahyul. Islam dia tak bina dengan fahaman-fahaman khurafat pada umat dia dah. Islam mari dengan fakta, dengan agama, dengan Quran dan sunnah. Bukan zaman kita dah ni. Kita nak akak orang tua, okey dia ni boleh jalan atas air. Tok guru ni boleh beri makan singa, makan pisang ke singa. Bukan zaman dia dah. Tu zaman dulu boleh kita cerita. Zaman ni orang cerdik dah. Zaman ni orang cerdik dah. Jadi sekadar tu sahaja. Wallahu a'lam. Moga-moga apa yang kita buat ni mendapat rahmat Allah, dan kita tak nak cari balah dengan orang mana-mana. Sekiranya ada orang yang tidak bersetuju, kita harap dia orang jawab dengan hujah balik. Dia orang jawab dengan hujah. Sekiranya kita salah, kita minta maaf dengan kesilapan-kesilapan. Kita akan tarik balik pandangan-pandangan salah yang kita kemukakan pada hari ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada YouTube tadi, pupuknya dia betul untuk nama-nama dia kata di buat doa di Mekah. Menjadi saya kan, jika itu sebab itu nama itu terus tak perjelas saya. Soalannya, kalau upah musuh doakan di Mekah, ya, saya pernah untuk diupah dan pernah ambil. Ini tu ada misalnya rugi ya sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan dia di Mekah kirim doa. Ni, ambil upah berdoa di Mekah. Wallahu a'lam lah, saya tak berani nak jawab ni. Nama Allah galing depan kita ni dah. Kita serah kepada Ustaz Din kita lah kot jawab isu di Mekah kirim doa dah. Bayana sendiri maknanya berdoa ni mana-mana pun kita boleh berdoa dah. Cuma kita faham di Mekah ni tempat mustajab doa. Kalau ikut pada Nabi SAW, Nabi pernah lah minta supaya Umar, apabila Umar nak pergi buat umrah, Nabi minta supaya kalau salah tolong betul lah ni, setakat kita belajar lagi tu lah, minta supaya Umar berdoa kepada Nabi. Jadi atas dasar tu, berdasarkan apa yang dibuat oleh Nabi SAW, kita boleh lah. Tapi kalau ambil upah benar, wallahu a'lam, tak pernah dengar lagi lah yang ada ambil upah badal ni, badal haji. Tapi oleh kerana ada sebahagian pandangan dalam Islam ni, dia kata boleh kias juga. Daripada upah haji ni boleh buat upah umrah. Dia kias lagi, daripada fidyah puasa jadi fidyah semayang. Kalau kita nak buka kias lagi tu, habis benda kita pakai upah, ni tak payah beramal lah kita ni. Dalam kehidupan kita ni cari fikih banyak-banyak, sebelum mati kita wasiat. Tahfiz ni tolong buat semayang ke dia. Tahfiz mana buat untuk buat umrah untuk dia. Gitulah. Kita anak sendiri anak pegang dalam ibadah, kita tak boleh kias lah. Apabila Nabi kata adanya badal haji, tak perlu dah badal umrah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Daripada apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, berkaitan daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum Ahli, ada bersamaan dengan Syiah.
ada tak kemungkinan bahawa mereka ni ada kaitan dengan Allah? Isu kita nak samakan Habaib dengan Syiah, setakat hari ni kita tak ada fakta yang jelas. Banyaknya kita kata dia ada persamaan, mungkin ada persamaan dari sudut ni, tapi nak kata secara fakta bahawa mereka ni adalah agenda Syiah dan sebagainya, tak, wallahu a'lam. Kita tak boleh nak cakap berdasarkan secara orang kata sangka-sangka, kita tak boleh gitu. Tapi realiti yang berlaku di bumi Yaman pada hari ini, ini maklumat yang anda dapat daripada sahabat orang Yaman sendiri yang baru datang ke Malaysia. Dia kata selepas pada Houthi memerintah Yaman pada hari ini, kita tahu belaka pemerintah Yaman tergantung hari ini, dan dikawal oleh Houthi, Syiah Houthi ni. Dan dia kata sekarang ni China TV di Yaman ni hari ni dikuasai oleh Houthi. Bila mari China ataupun program-program agama yang ada dalam TV Yaman hari ni, dia kata hanya ada 2 kumpulan sahaja yang dibenarkan untuk buat program dalam TV ni. Program kita kata tanyalah ustaz ke apa ke, 2 sahaja. Baik orang kata daripada puak Wahabi ke dia tak beri, daripada puak Haraki, puak Ikhwanul Muslimin pun tak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya Houthi Syiah dan juga Habaib. 2 ni sahaja yang boleh masuk. Ni sangkaan-sangkaan kita lah, tak, dengan berdasarkan ni. Satu. Kedua, kalau di Yaman ni berlaku perang seluruh negeri, seluruh daerah di Yaman semua Syiah Houthi serang berlaku, kecuali Hadramaut. Kalau Puak Habib ni kata karamah macam tak ni. Memang Hadramaut tak berlaku sedikit pun peperangan di Hadramaut. Tapi kalau kita pergi ke Sana'a, habis. Kita pergi ke Taiz, kita pergi ke Aden, kita pergi ke mana, semua daerah semua diserang. Khususnya markah-markah Salafi, khususnya markah-markah ataupun pusat-pusat tahfiz Ikhwanul Muslimin, habis semua diserang. Mana kita jelas ini musuh Syiah sama ada Salafi, Wahabi dan juga geng-geng Ikhwanul Muslimin, semua diserang. Disenaraikan ulama-ulama hak dinok. Disenaraikan. Tapi dalam senarai tu tak ada seorang Habib masuk. Tak ada seorang. Ini realiti. Cuma kita nak secara fakta bahawa mereka ni memang Syiah ataupun ada agenda Syiah, wallahu a'lam. Masa ana duduk di Yaman dulu, pernah satu ketika pimpinan Iran mari. Ana tak pasti siapa, Khatami ataupun siapa mari dulu. Silap ana Khatami mari. Masa Khatami mari dengan lawatan rasmi dia sebagai masa tu dia sebagai presiden, Khatami mari ke Yaman. Tiba-tiba Habib Umar mari. Allah sebut kat nama. Habib teh dah tambah sebut Habib ni mari. Mari temu. Nak kata Habib ni dia ada autoriti dalam kerajaan, tak ada. Nak kata dia menteri, tak. Tapi atas dasar dia temu. Semata-mata mari atas dasar Khatami mari, dia mari temu dan menjabat salam dan sebagainya. Kita fahamlah, kita ni kalau kita faham kita ni ahli sunnah, berasa contohlah mari Khomeini mari hari ni ke Kelantan, agak-agak bersungguh kita nak pergi, agak-agak lah. Sading mana beli tiket agak pergi KL kalau Khatami mari demel lah. Tapi ni bersungguh dari Hadramaut pergi ke Sana'a, pergi temu dengan Khatami. Ini orang kata isu-isu yang kita sangsi dengan apa yang dia buat. Tapi nak tuduh dia orang Syiah, anda sendiri anda berlepas tangan lah. Kita tak tuduh, kita tak sebagaimana mereka menyamakan Wahabi ni dengan Syiah. Kalau ni ramai orang kita pun terpengaruh benda ni. Anda pernah pergi Pinang, sahabat kita ada kenal seorang Muslimat. Kita pergi Pinang, pergi merisi apalah. Dah sekali jawapan untuk ayah Muslimat ni, dia kata dia ni ayah dia ni kata dia boleh terima siapa-siapa pun kecuali Syiah, kecuali Wahabi.
Oh, dia tak mahu natu Syiah, tak mahu natu Wahabi dia kata. Makna dia samakan Syiah dengan Wahabi ni sama level. Sama sesak bagi dia. Allah, sedih. Anas sendiri kita tak samakan lah. Kita tak ada fakta yang jelas dari sudut tu. Tapi kita tak setuju dengan benda-benda yang kita sebut tadi. Wallahu a'lam. Itu pun kita tak dapat maklumat. Anas dia tak dapat maklumat. Cuma dikatakan kata Isa Muhajir ni Syiah. Tapi Anas dia tak pernah temulah secara fakta Isa Muhajir ni. Memang Isa Muhajir ni memang mari daripada Baghdad, daripada apa ni sana. Tak. Asasilah ahli bait yang ada di Yaman ni 2 kumpulan yang datang dari Jordan. Isa Muhajir dan selagi dia belah Hudaidah ni. Belah keluarga Al-Ahdal. Al-Ahdal ni untuk Said juga, habaib juga. Tapi mereka ni taklah macam saat ni yang sebut. Dia tidaklah mewar-warkan bahawa dia habib dia bedak. Al-Ahdal ni di Yaman dikenali dengan ulama-ulama di kalangan mereka. Kalau kita tengok sanak-sanak ilmu, sanak-sanak hadis, kalau di Yaman banyak atas-atas tu memang mesti ada Ahdal. Al-Ahdal. Mereka ni memang di kalangan orang alim. Al-Ahdal ni. Tu dia. Tapi secara fakta anda tak pernah temulah. Tak pernah temu dan tak pernah bersungguhlah cari fakta tentang Isa Muhajir. Sebagaimana juga orang tuduh ni Habib Noh di Singapura tu kan, orang kata ada di kubur dia tu ada tulis Ithna Asyariah ke apa di kubur dia. Tu sahaja orang kata, orang sabitkan dia bahawa dia Syiah. Tapi secara fakta bertulisnya anda tak pernah temulah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kalau tak ada soalan, saya sendiri nak ada soalan boleh? Allah. Soalannya sangat mereka. Baru ni saya ada pergi jemputan di KL selama 2-3 hari. Jadi saya ni minat nasi Arab, Ustaz. Ya, jadi saya pergi makan di restoran Hadramaut. Sedap. Di KL. Saya tak gambar, tiba-tiba ada salah seorang ahli Jumaat kata, Ustaz kata Ustaz ni sunnah pergi makan tempat habaib. Terkejut saya. Jadi dia tanya saya soalan, jadi nak tanya Ustaz, sah ke tak makan sembelih pokok habaib ni? Sebab Ustaz kata tadi dia sembelih tu dekat kubur ke boleh? Maaf, terima kasih Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Taklah sampai tahap tu kita letak boleh. Ana sebut hak bab sembelih ni bukan habis betul sikit fakta. Ana sebut tadi geng-geng Syiah Houthi di Saudah. Adapun di Hadramaut ana tak pernah dengar dia orang sembelih di kubur, tak pernah dengar. Yang kita pernah dengar, pernah tengok, hak pernah tengok dulu, hak pernah tengok tentang dia orang cium kubur, tentang dia orang mengusap-ngusap ambil barakah dengan kubur. Selagi bab tawaf kubur ni tak berlaku di Hadramaut. Kita betulkan fakta. Sebab ada setengah ustaz kita kata tawaf kubur ni tak berlaku. Khususnya kubur Nabi Hud. Tak boleh nak tawaf kubur tu. Sebab kubur tu duduk atas bukit. Dia panjang kubur tu. Dakwah mereka lah. Tak pasti betul tak betul kan. Anak masa pergi ziarah sekali tu, anak join sekali kan. Pernah. Anak naik panjang atas bukit kat kubur ni. Dah kubur ni panjang kan. Nak pergi naik patah tu letih dah. Anak pun lakoh kubur ni. Awak dia marah, "Oi, kubur Nabi tu mulakoh," dia kata. Anak pun minta maaf, anak pun balik semula. "Oi, mulakoh pula," dia kata. Nampak? Sungguhnya dia orang deh. Sedangkan itu berdasarkan mimpi sahaja. Tak ada dalil apa pun. Nampak tak? Dalil dia hanya berdasarkan mimpi. Mimpi faqih muqaddam bahawa inilah kubur Habib. Kubur Nabi Nuh, Nabi Hud ni. Jadi kita betulkan fakta, tak berlaku tawaf kubur di Hadramaut, tak berlaku. Dan juga sembelih di kubur tak berlaku. Kita cuma ginilah, kita kata kita berhusnuzon lagi lah. Anas sendirilah. Anak tak nak kata siapa pekat dia ni jadi jatuh syirik ke, murtad ke, kafir, tak teramak lagi, tak berani lagi anak nak sebut. Tapi kalau dengar daurah tafsir Maulana Hadi, air kerah juga Maulana Hadi sebut. Tapi Maulana Hadi tak tujulah habis. Dia tuju orang yang memuja Nabi, roh wali. Dah siapa lagi? Hak kita faham ni lah. Siapa lagi yang memuja roh Nabi, roh wali? Dah.
Ni dia berlaku. Okey, jadi bagi Anas sendiri Anas makan je lah. Kita tikok dia masih Muslim lah. Ini pandangan Anas lah. Mungkin orang lain tak tahulah. Anas sendiri masih beriktikad dia orang Muslim. Anas sendiri masih semayang belakang. Habis Umar Anas semayang. Pernah semayang belakang dia. Dan kita tak qada balik pun. Tapi Anas di kampung tu, orang yang pengaruh Habib ni mari semayang, anak beranak juga bukan orang lain. Balik semayang qada semula. Dia kata tak sah semayang belakang Wahabi dia kata. Allah. Sedih kita ni orang. Kita sendiri yang belakang siapa pun Anas masih semayang lagi lah. Sebab hak tu dia dengan Tuhan. Tentang ni. Wallahu a'lam. Boleh tak? Terima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah.